Assalamualaikum kelas. Apa khabar semua orang hari ni? Sihat? Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ni, jom sama-sama kita baca doa dahulu, okey? Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar Amin, amin rahimin. ya rabbal alamin. Apa khabar semua orang hari ni? Dah makan? Dah, cikgu. Ya, dah cikgu. Alhamdulillah. Okey. Tahu tak hari ni kita nak masuk chapter apa? Minggu lepas cikgu dah bagi tahu nak belajar apa hari ni. Respirasi. Okey. Baiklah. Sebelum kita masuk kepada topik kita hari ni, cikgu nak semua pelajar bangun dulu. Okey, bangun dulu. So kita akan tarik nafas sama-sama, okey? Kita tarik nafas, cikgu bilang 1 2 3, lepas tu hembus Okey, boleh. Okey, tarik nafas. 1 2 3, hembus. Okey. Stop. Tak boleh duduk lagi. Okey, kalau nak duduk, cikgu nak seorang wakil. Seorang wakil untuk bagi tahu cikgu. Apa perasaan korang masa tarik dan hembus nafas tadi? Proses apa tadi tu? Proses? Respirasi. Ya, betul. Respirasi. Ataupun nama lainnya kita panggil pernafasan. Betul. Masa buat proses respirasi tadi, pernafasan tadi, rasa macam mana? Apa yang korang rasa? Perubahan apa yang dapat korang rasa dekat tubuh badan ni? Rasa penuh dada, cikgu. Ya, betul. Rasa macam dada penuh. Betul. Baiklah. Okey, boleh duduk. Okey. Baiklah, macam yang semua orang cakap tadi, hari ni kita akan belajar topik sistem respirasi manusia. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih dalam untuk topik sistem respirasi ni, cikgu nak highlight dahulu apa objektif pembelajaran kita hari ni. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana proses respirasi itu berlaku. Dan ketika proses respirasi, gas apa yang kita sedut dan gas apa yang kita keluarkan. Dan apa yang berlaku pada struktur tubuh badan kita ketika proses respirasi itu berlaku. Jadi itulah yang kita akan belajar hari ini. Struktur, sistem respirasi kita dan juga mekanisme respirasi. Okey kelas, are you ready? Okey kelas, tadi kita dah buat aktiviti menarik dan menghembus nafas. So sekarang cikgu akan terangkan berkenaan organ-organ. Apa organ yang terlibat dalam sistem pernafasan, sistem respirasi manusia. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua tonton terlebih dahulu video berkenaan sistem respirasi manusia ni. Okey, baik. Berdasarkan video tadi, kita dah tengok ada beberapa organ yang terlibat. Okey, cuba kamu sebutkan nama-nama organ yang ada dalam video tadi. Okey, ada sesiapa tak yang nak cuba? Saya cikgu. Okey, Nurul. Trachea, Okey, trachea, bronchus, bronchiol, alveolus. alveolus. Okey, bagus. Lagi, siapa nak cuba? Saya Okey, cikgu. Ahmad. Tulang rusuk, Tulang rusuk, diafragma, diafragma, lubang lubang hidung. hidung. Ya, betul. Terima kasih Nurul, Ahmad kerana berani mencuba. Okey, baik. So, sistem respirasi manusia ni melibatkan organ daripada bahagian kepala kita sampai kepada kita punya ruang toraks. Ruang toraks ni maksudnya bahagian mana? Ruang toraks ni maksudnya bahagian daripada leher kita sampai kepada bahagian atas perut kita. Okey, kalau kita rasa badan kita ni dengan tangan, cuba awak semua letak tangan
pada paras perut ni, atas perut. Boleh rasa tak tulang rusuk kita ni? Boleh rasa kan? So, tulang rusuk kita yang terakhir ni adalah kita punya rongga thorax. Jadi, bila kita bernafas ataupun bila kita berrespirasi, kita akan gunakan kawasan daripada kepala kita sampai kepada bahagian tulang rusuk kita yang terakhir ni. Okey, sekarang kita nak tengok sistem respirasi manusia. Okey, cuba tengok gambar ni. Okey, ada beberapa organ yang terlibat dalam sistem respirasi kita. Okey, apabila kita bernafas, kita akan menyedut udara. Udara apa? Gas apa kita sedut? Oksigen, cikgu. Oksigen. Okey, bila kita menyedut oksigen, oksigen tu akan masuk ke dalam lubang hidung kita. Daripada lubang hidung, dia akan bergerak masuk ke rongga hidung. Kemudian daripada rongga hidung, masuk ke pharynx, kemudian larynx dan turun ke satu saluran yang kita namakan sebagai trachea. So macam mana nak ingat pharynx dulu ke larynx? Okey, ingat huruf F dulu baru huruf L. So dia akan pergi ke pharynx dulu, kemudian baru larynx. Kemudian daripada okey, cuba awak tengok sini trachea kita ni. Trachea kita ni adalah merupakan satu tiup yang lembut. Sebenarnya trachea kita ni lembut je. So dia akan diapit oleh gegelang rawan yang berbentuk C. Apa dia gegelang rawan tu? Gegelang rawan ni adalah tulang lembut. Dia akan tulang lembut ni dia akan pegang kita punya trachea ni supaya trachea kita ni berdiri dalam keadaan lurus. Jadi penting tak gegelang rawan ni? Pentinglah supaya bila kita bernafas, bila kita berrespirasi, kita punya trachea kita ni tidak runtuh. Sebabnya gegelang rawan ni dia dah pegang kita punya trachea. Kita tak nak kita punya trachea ni patah. Kemudian trachea kita ni akan bercabang dua yang kita namakan sebagai bronchus. Daripada bronchus ni dia akan bercabang lebih kecil lagi yang kita namakan sebagai apa? Sebagai bronchiole. Okey, kemudian daripada bronchiole ni udara oksigen tadi akan masuk, yang pentingnya dia akan masuk ke dalam alveolus. Alveolus ni apa? Alveolus ni adalah pundi-pundi udara. Okey, dalam paru-paru kita ni, Allah cipta dalam paru-paru kita ni ada berjuta-juta alveolus, ada berjuta-juta pundi udara. Lebih kurang ada 480 juta alveolus. Dan andai kata kalau kita buka alveolus tu satu persatu, luasnya akan menjadi seluas gelanggang tenis. Masya Allah, itulah hebatnya kuasa Allah. Sebab itulah kita ni kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi ni. Kita boleh bernafas, kita boleh hembus nafas dengan baik. Okey. So daripada alveolus tu tadi, oksigen yang berada di alveolus tadi, dia akan menyerap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, sebabnya sekeliling alveolus ni dia ada jaringan, dia ada banyak jaringan kapilari darah. So, dia akan masuk daripada oksigen daripada alveolus, dia akan masuk ke kapilari darah. Kemudian, apabila kita nak hembus nafas, kita akan menghembuskan apa? Karbon dioksida. Carbon dioxide. So, carbon dioksida tu, dia akan keluar patah balik melalui laluan tadi, sampailah carbon dioksida tu keluar melalui hidung kita ataupun mulut kita. So, itu adalah kita punya sistem respirasi. Boleh faham tak kelas? Faham, cikgu. Okey, faham. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Oksigen yang kita sedut masuk tadi akan masuk ke lubang hidung, kemudian ke rongga hidung, pharynx, larynx dan turun ke trachea. Daripada trachea, dia akan bercabang kepada bronchus. Dan daripada bronchus, masuk ke bronchiole dan berakhir pada alveolus. Okay, faham tak semua? Faham, cikgu. Alhamdulillah semua faham. Okey, baik. Yang tadi tu, yang cikgu terangkan tadi tu semua adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi manusia. Dan kita juga ada organ-organ yang bergerak. Dalam sistem pernafasan kita ni, ada juga organ yang boleh bergerak. Okey.
Okay, kalau kat sini kita ada berparu kiri dan kanan. Okay, berparu kiri dan kanan ni Allah cipta berparu kita ni dilindungi oleh tulang rusuk. Okay, kiri kanan kita ada tulang rusuk. Okay, tulang rusuk kita ni ada banyak tulang. Okay, antara tulang-tulang ni dia ada satu otot yang dipanggil sebagai otot interkostal. So, otot interkostal ni dia akan menggerakkan kita punya tulang rusuk ni. So, sebab itulah bila kita bernafas, bila kita hembus nafas, kita punya tulang rusuk ni akan menaik dan menurun. Dan bahagian yang terakhir iaitu diafragma. Kita punya bahagian terakhir ialah diafragma. So, lepas ni kita akan tengok macam mana mekanisme pernafasan berlaku, macam mana pergerakan diafragma ni, sama ada dia akan melengkung ataupun mendatar. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat bagaimanakah laluan mekanisme pernafasan boleh berlaku. Sekarang cikgu nak semua murid-murid untuk sama-sama dengan cikgu, kita tarik nafas sama-sama dan hembus. Sekali lagi, 1, 2, 3, hembus. Okey, baiklah. Murid-murid dapat rasa tak pergerakan laluan pernafasan kita dari dalam bagaimana? Okey, tak apa. Baik, jika masih kurang faham, cikgu akan paparkan satu slide untuk murid-murid lihat dan fahamkan mengenai mekanisme pernafasan yang terlibat, dan cikgu nak murid semua fokus dengan slide yang akan cikgu tunjukkan. Baiklah, semua boleh nampak tak slide yang cikgu paparkan? Dalam slide ni, kita boleh lihat mekanisme yang terlibat, dan sekarang cikgu nak murid sama-sama sebutkan setiap label yang cikgu paparkan sekarang. Lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveolus. Baiklah semua, cikgu nak terangkan juga fungsi setiap label yang kita sebutkan sebentar tadi. Rongga hidung. Rongga hidung ialah laluan untuk udara masuk dan keluar. Pharynx bertindak sebagai laluan udara ke larynx, iaitu corong yang bermula dari dalam bahagian hidung hingga ke leher. Dan seterusnya ialah larynx, iaitu peti suara yang berada di bawah pharynx. Untuk trachea pula, dia merupakan tiup yang disokong oleh gelang-gelang rawan. Seterusnya bronchus, iaitu tiup yang masuk ke dalam paru-paru. Seterusnya bronchiole merupakan cabang bronchus yang menebarkan udara ke alveolus. Dan alveolus merupakan saluran akhir di mana pertukaran gas oksigen berlaku. Baiklah, seterusnya kita juga akan melihat apabila kita menarik nafas melalui pandangan hadapan berlaku sebagaimana. Untuk itu, kita lihat slide yang cikgu paparkan. Semasa menarik nafas, otot interkostal akan mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Otot diafragma pula akan mengecut dan menarik diafragma bergerak ke bawah dan melepeh. Seterusnya, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks lebih besar dan menyebabkan tekanan udara di dalam liang toraks akan berkurang. Untuk itu, murid-murid juga kena faham, tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan memaksa udara masuk ke dalam peparu. Pandangan sisi pula, okey, apabila kita menarik nafas, diafragma akan mengecut dan bergerak ke bawah, manakala sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Ini akan menyebabkan isi padu rongga toraks akan bertambah dan juga udara akan disedut masuk. Okey, baiklah murid-murid semua, cikgu nak semua bersiap sedia sebab sebentar lagi kita akan main satu aktiviti di mana cikgu akan memanggil nama kamu secara rawak dan kamu akan menyebutkan serta melabel nama yang tepat
untuk mekanisme pernafasan yang kita baru belajar sebentar tadi. Baiklah, jadi cikgu nak semua murid fokus dan beri tumpuan terhadap aktiviti kita. Okey, tadi kita dah belajar apa itu respirasi, pernafasan, sistem respirasi. Kita dah tengok video mengenai sistem respirasi manusia. Kita dah belajar mekanisme pernafasan manusia dan sekarang ni bagi mengukuhkan lagi pemahaman kita dengan subtopik ni, kita akan buat satu model sistem pernafasan manusia. Okey, tujuan kita buat model ni untuk memastikan kita fahamlah dengan apa yang kita belajar sekarang. Subtopik kita sekarang ya. Okey, cikgu nak minta semua bagi perhatian sepenuhnya sebab cikgu akan minta kamu buat model ni juga dekat lab hari Khamis depan nanti. Okey. Okey, untuk model sistem pernafasan manusia kita akan gunakan beberapa item. Okey, yang pertama kita akan gunakan straw, plastisin, botol air 1.5 liter, belon, selotip dan juga plastik. Okey, setiap item yang kita guna ni akan mewakili organ pernafasan kita. Sebagai contoh, straw yang panjang ini ialah trakea kita. Straw bercabang ialah bronchus. Belon ialah paru dan plastik ialah diafragma. Okey, cikgu tunjuk ya. Okey, nampak ya? Belon akan mengembang dan mengecut sewaktu kita menarik dan menghembus nafas. Apa yang berlaku waktu kita menarik nafas, udara disedut masuk, sangkar rusuk akan bergerak ke atas, kita punya rongga toraks akan bertambah besar, tekanan udara akan berkurang dan diafragma akan mengecut dan meleper dan ke bawah. Waktu tu tekanan udara yang tinggi dari luar akan menolak udara masuk ke dalam paru-paru. Dan apa yang terjadi waktu kita menghembus nafas? Waktu kita menghembus nafas, bila kita menghembus nafas, sangkar rusuk akan bergerak ke dalam dan ke bawah. Rongga toraks akan mengecil, tekanan udara dalam rongga toraks akan semakin bertambah dan diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Dan itulah yang tekanan udara yang tinggi dari dalam paru-paru akan menolak udara keluar dan itulah yang terjadi sewaktu kita menghembus nafas. Okey, tengok gambar ya. Okey, faham? Okey, sesiapa ada soalan? Okey, terima kasih untuk soalan tu ya. Okey, cikgu ulang soalannya. Apa berkaitan antara rongga toraks yang bertambah besar dengan tekanan udara yang semakin berkurang? Okey, bila kita menarik nafas, saiz rongga toraks kita akan bertambah besar dan tekanan udara akan semakin berkurang. Cikgu akan gunakan analogi kita dalam kelas sekarang ni. Kita duduk dalam kelas yang besar, tekanan udara adalah semakin berkurang berbanding kalau kita duduk dalam lift yang sempit dan kecil, tekanan udara adalah lebih tinggi. Itu adalah analogi mudah untuk kita faham perkaitan antara saiz rongga toraks dengan tekanan udara. Okey, faham? Kalau tak ada soalan dah, kita akan pergi kepada gamifikasi. Okey, untuk aktiviti gamifikasi kita akan main satu permainan. Okey, cikgu akan pick nama secara rawak, guna wheel of name. Okey, so siapa yang terpilih sila bangun dan jawab soalannya. Okey, tujuan kita main ni pun untuk memastikan, untuk menguji faham ke tak faham apa yang kita belajar. Okey. Okey. Yang pertama, okey, Ali terpilih untuk soalan yang pertama. Soalan pertama iaitu bahagian manakah mewakili bronchus? Okey, silakan Ali. Bahagian manakah mewakili bronchus? Jawapannya G, cikgu. Okey, terima kasih Ali. Okey, bagus. Okey. Soalan yang kedua, siapa yang kena? Mari kita tengok siapa yang kena.
Okey, yang kedua ialah Fakih. Mana Fakih? Saya cikgu. Sedia Fakih untuk jawab soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah urutan saluran pernafasan manusia dari luar ke dalam adalah. Okey, silakan Fakih. Urutan saluran pernafasan manusia dari luar ke dalam adalah A. Rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, alveolus and paru-paru. Okey, terima kasih Fakih. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga, siapa yang kena? Okey, Husna. Mana Husna? Mana Husna? Saya cikgu. Silakan Husna, soalan yang ketiga iaitu apakah yang berlaku apabila struktur S mengecut dan mendatar? S ialah diafragma. Apakah yang berlaku apabila struktur S mengecut dan mendatar? Jawapannya B cikgu. Tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Okey, terima kasih Husna. Yang keempat. Siapa kena yang keempat? Empat ialah Wardatul. Mana Wardatul? Saya cikgu. Soalan yang keempat, Wardatul. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida ialah. Okey, silakan Wardatul. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah A cikgu, alveolus. Okey, terima kasih. Dan yang kelima. Siapa kena yang kelima? Okey, yang kelima ialah Mariam. Mariam yang bertuah, silakan Mariam. Saya cikgu. Soalan yang kelima. Suai padankan gambar rajah dengan namanya. Okey. Baik cikgu, saya cuba. A. Trakea, B. Bronchus, C. Paru-paru, D. Rongga toraks, E. Sangkar rusuk, F. Diafragma, G ialah proses menarik nafas dan H proses menghembus nafas. Okey, Mariam. Okey, maka dengan itu tamatlah sesi pengukuhan gamifikasi kita. Cikgu harap dengan adanya soalan ini akan mengukuhkan lagi kefahaman semua dengan subtopik ini. Okey. Baiklah murid, kita sudah berada pada akhir pelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, cikgu ingin kamu semua cuba bagi tahu kepada cikgu apa yang telah kamu belajar tentang respirasi pada hari ini. Manakah hari ini kita dah belajar banyak perkara tentang sistem respirasi. Ada siapa yang boleh berkongsi ataupun apa yang dia telah dapat pada pelajaran pada hari ini? Saya cikgu. Ya, Abu boleh, silakan. Proses respirasi cikgu. Ya, betul. Ataupun kita panggil sebagai sistem pernafasan. Jadi apakah itu pernafasan, Abu? Proses seduh udara dan hembus nafas cikgu. Baik Abu, apakah udara yang kita seduh dan apakah udara yang kita hembuskan apabila kita melakukan proses pernafasan? Udara yang disedut adalah oksigen dan udara yang dihembus adalah karbon Ya, dioksida. betul. Bagus Abu. Okay, terima kasih Abu. Okey, lagi siapa lagi yang boleh berkongsi untuk rumusan kita yang kedua? Fatimah? Boleh Fatimah kongsikan? Kita dah belajar tentang struktur mekanisme pernafasan dan fungsi-fungsi dalam sistem pernafasan, cikgu. Ya, betul. Bolehkah Fatimah kongsikan struktur ataupun organ yang terlibat dalam proses mekanisme pernafasan ini? Ia bermula daripada lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchial dan akhir sekali alveolus. Okey, tepat sekali Fatimah. Okey, terima kasih Fatimah.
Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak satu lagi wakil yang boleh kongsikan kepada kita semua apa yang dia belajar pada hari ini. Ahmad, boleh Ahmad kongsikan pada kelas semua? Boleh cikgu. Tadi kita belajar mekanisme pernafasan yang berlaku pada otot intercostal, diafragma dan tekanan udara ketika menarik dan menghembus nafas cikgu. Ya, betul. Tepat sekali Ahmad. Okey, baik. Terima kasih Ahmad kerana sudi berkongsi tentang apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okay. Baiklah murid-murid. Jadi cikgu ingin simpulkan bahawa sistem respirasi yang kita belajar pada hari ini adalah satu sistem yang sangat kompleks dan sangat detail. Dan ini sebenarnya menunjukkan kekuasaan Allah SWT dalam mencipta kita semua sebagai hamba-Nya. Jadi tadi kita dah belajar bagaimana setiap struktur ini mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam rangka nak menjadikan sistem pernafasan ini berjalan. Ada satu perkara pun yang dicipta dengan sia-sia. Semuanya ada peranan. Okey, cuba kita bayangkan. Seandainya salah satu struktur dalam badan kita ini, iaitu dalam sistem respirasi ini tidak berfungsi, adakah kita boleh bernafas seperti hari ini? Semestinya sistem pernafasan kita ni akan ada masalah sekiranya salah satu struktur itu terganggu ataupun rosak kan. Jadi sepatutnya kita bersyukur dengan apa yang Allah bagikan kepada kita semua kan. Jadi cikgu kira itu sahaja untuk pada hari ini. Okey, cikgu ingin berterima kasih kepada kamu semua atas kerjasama yang diberikan kerana fokus dalam kelas dan juga sudi menjawab soalan yang cikgu telah berikan kepada kamu semua. Okey, baik. Jadi sebelum habis kelas ni, cikgu akan edarkan satu set soalan dan insyaAllah kita akan cuba bincang soalan ini pada minggu hadapan. Jadi cikgu harap kamu semua boleh cuba selesaikan. Jadi kita tutup kelas kita ini dengan bacaan surah Wal-As. Amin. Amin. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.